Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, Alhamdulillah bertemu lagi kita untuk sesi pembelajaran seterusnya bagi subjek Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6. Baik, bertemu lagi. Alhamdulillah, saya harap semoga anak murid saya semua berada dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah dan sentiasa dilindungi oleh Allah daripada sebarang mara bahaya, penyakit, terutamanya COVID-19 dan apa-apa jua penyakit yang ada lah. Semoga kehidupan kita semua dalam rahmatnya insya-Allah. Baik. Apa yang akan kita belajar hari ini? Yang lepas, kita refresh balik yang lepas. Yang lepas saya dah minta kamu melaksanakan tugasan ataupun aktiviti membina kod menggunakan aplikasi Scratch tetapi daripada laman web lain, betul? Jadi Alhamdulillah ada murid yang dapat melaksanakan aktiviti tersebut sehingga habis, sehingga ke stage yang ke-10. Tahniah, saya ucapkan tahniah. Sebab pada saya memang stage yang dapat menghabiskan stage sehingga ke stage yang ke-10 memang hebat. Memang hebat. Sebab saya sendiri pun sampai stage 9 saya agak sukar. Saya terpaksa buat 2-3 kali, tengok mana logik dia, tengok ulang balik mana salah. Kan? Tengok step by step. Kalau salah satu step ni, step mana yang salah ni? Kena betulkan balik. Dah dapat step 9, pergi ke step 10 pun sama. Berulang-ulang kali saya cuba. Tetapi Alhamdulillah ada anak murid saya, kawan-kawan kamu semua yang dapat menghabiskan stage 10 dengan baik. Tahniah sekali lagi saya ucapkan. InsyaAllah jika awak berminat, dengan programming, dengan sains komputer, saya yakin awak akan ada peluang yang cerah untuk belajar pada masa hadapan. Yang ini masih muda lagi tau. Masih muda. Nanti apabila awak nak sambung ke sekolah menengah, jika awak berminat untuk ambil TMK, programming, awak sambung bahagian diploma dan sebagainya, lagi payah. Buku-buku yang awak nak kena belajar lagi tebal. Bahasa Inggeris kebanyakannya bahasa Inggeris dan banyak lagi bahasa-bahasa komputer yang ada. Baik. Untuk hari ini, kita nak belajar buat apa? Hari ini kita nak belajar buat apa? Sebagaimana yang awak nampak dalam video kat depan awak ni, kita nak belajar buat dia. Nampak? Kita akan belajar cara nak terbang di angkasa. Ada bangunan. Elak. Sambil-sambil tu kita boleh mengelak bangunan. Kita control sprite ni. Superhero lah ni, Super Daddy. Dia bawa anak dia tu Super Daddy. Kita control Super Daddy ni menggunakan arrow ataupun anak panah yang terdapat di komputer kamu. Yang terdapat pada keyboard tu. Ni saya control ni ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke bawah, ke atas. Ini saya kontrol menggunakan ataupun saya kawal menggunakan anak panah yang terdapat pada keyboard. Menarik kan? Macam mana nak buat ni? Kita akan lihat sama-sama bagaimana cara untuk menghasilkan aktiviti ini, sprite ni. Macam mana kita nak dia pergi ke depan, ke belakang, ke bawah, ke atas. Yelah, kalau lemak terkena pula kan. Baik. Jadi caranya mudah. Mungkin ada antara kamu yang dah dapat buat lebih baik dan lebih advance daripada ini. Saya tak nafikan. Saya tahu kalau awak, sebab anak murid saya ni semuanya bijak pandai, cerdas, brilliant. Kalau awak explore, saya yakin awak boleh buat yang lebih baik, saya percaya. Sebab zaman sekarang memang zaman teknologi maklumat. Bukan macam zaman saya dulu, bukan macam zaman mak ayah kita dulu kan. Zaman sekarang awak buka-buka mata je sudah terdedah dengan teknologi maklumat. Adik kita 3 tahun, 2 tahun dah boleh menggunakan smartphone, dah tahu macam mana nak guna smartphone. Zaman kita dulu 2 tahun, pegang botol susu pun terlepas-lepas lagi. Jadi zaman sekarang zaman teknologi maklumat semua di hujung jari. Maklumat semua di hujung jari. Kalau kita cari, insya-Allah kita dapat. Tetapi maklumat ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi pandai-pandailah kita cari maklumat yang baik. Yang buruk-buruk tu kita abaikan, kita buang, kita jangan tengok.
Dan kita jangan cari. Sebab kalau cari memang jumpa. Di internet ni ada macam-macam yang tak elok. Jadi jangan cuba-cuba untuk cari. Baik. Okay, bagaimana nak mulakan? Okay, macam biasa, awak buka Scratch. Ini saya dah buat saya punya. Awak buka Scratch kosong. Okay, katalah ni saya buang. Okay, sekejap saya buang baru. Okay, kita buang Scratch ni dulu. Arahan-arahan dia. Okay. Kemudian, caranya macam mana? Pertama sekali, pilih watak Scratch. Watak yang saya ambil ni, sprite ni, tak ada dalam sprite ni yang dibekalkan ni. Kita kena upload sendiri. Tak ada dalam ni. Dia ada watak lain. Jadi kalau awak nak guna watak lain pun boleh. Apa-apa watak pun boleh. Tak ada masalah. Hippo terbang ni pun boleh. Ayam ni pun boleh. Apa-apa semua. Tapi kalau awak nak guna watak superhero sebagaimana yang saya guna tu. Awak nak buat cat flying ni pun boleh. Maka kita kena upload. Kita kena upload. Jadi dua file ni saya akan bagi. Buildings ni pun tak ada dalam sprite ni. Jadi nanti saya bagi file dia, awak upload. Cara nak upload, setelah saya bagi file dalam WhatsApp, awak akan dapat satu file macam ni. Download, ni dua, building dengan heroes. Dua file ni. Sekejap Dua sprite ni, buildings dengan hero, saya akan bagi awak download dahulu. Selepas download, awak nak keluarkan sprite tu, katalah saya buang. Klik dekat sprite, kemudian klik kat ni, upload sprite. Klik upload sprite. Ambil saja building, contoh pertama open, dia akan keluar building. Kenapa lain dengan tadi nanti kita tunjukkan. Tadi building lain, ni building lain. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan. Kemudian upload pula dia punya sprite hero tu. Klik semula, ambil heroes, open. Dia akan keluar. Macam mana nak pilih heroes yang tadi? Heroes tadi lain kan? Okay, nanti saya akan tunjukkan. Okay, awak dah keluar dua macam ni. Okay, kita akan mulakan pula masukkan kod. Tapi kalau awak rasa sprite ni terlalu besar, boleh adjust size dia. Tak nak 100, kita mungkin ambil 60. Kecil sikit kan? Okay. Kalau nak sprite bangunan ni building besar, kita pun boleh adjust. Kalau kata ni kecil sangat 100, kita letak 120. Nampak? Dia lagi besar. Okay, jelas 100 cukup lah. Okay, adjust kat sini size. Okay. Baik, nak adjust sprite ni, klik kat dia. Nak adjust sprite yang ini, klik dekat sprite tu. Jangan pula awak nak adjust ni, tapi awak klik dekat sprite buildings. Tak jadi. Okay, untuk sprite hero, awak nak pilih watak. Okay, pergi di kostum. Klik di kostum. Pilih awak nak hero apa. Ada banyak hero di sini. Nampak? Ni yang saya pilih tadi. Macam saya super daddy kan. Saya pilih lah gambar super daddy ada bawa anak ni. Gendong anak. Saya klik. Maka berubahlah kita punya watak di sini. Kostum. See? Ada banyak lagi kat bawah ni boleh pilih. Klik di bahagian kostum. Okay, kalau saya dah pilih, saya pilih daddy tadi kan, saya ambil. Kalau awak nak pilih lain, anak-anak, ni comel, boleh walaupun tak pakai kasut. Apa lagi? Ni pun boleh. Ni pakai kasut. Proper lah sikit kan. Ini apa? Wah, ini dia ada wand, ada ni wand ni. Okay, tak apalah, pilih mana-mana. Saya ambil ni watak ni lah. Pergi balik pada kod. Okay, baik. Sekarang kita nak gerakkan watak ni menggunakan anak panah atau arrow. Kita nak gerakkan watak ni, watak super daddy ni, awak boleh pilih watak yang awak nak. Kita nak menggerakkan watak yang kita pilih ini menggunakan arrow. Macam sekarang, awak tekan arrow ke arrow kanan, arrow kiri, atas bawah, tak ada apa-apa fungsi, tak bergerak kan? Maka kita kena masukkan kod. Baik, kod pertama yang kita kena masukkan ialah di bahagian motion. Motion. Baik, jadi sekarang kita nak gerakkan dia ke hadapan, ke kanan dan ke kiri. Nak gerakkan dia ke kanan dan kiri, ambil motionnya ni, change X. Change X by 10 ni. Klik, masukkan. Okay, change X ni ialah pergerakan secara horizontal. Maksudnya ke kanan dan ke kiri. Cuba klik. Betul tak? Tu horizontal. Horizontal ni ke kanan dan ke kiri. Maksudnya ke depan dan ke belakang.
Ini. Nampak? Dah ada pergerakan di situ kan? Kita boleh tarik balik. Okay. Jadi pergerakannya terlalu sedikit. Maka kita boleh ubah. Mungkin kita nak lebih banyak, 20, 50 pun boleh. See? Lagi banyak dia bergerak kan? Okay, baik. Itu semua atas kita. Kita boleh nak ubah 50, 100. Kalau 100 lagi banyak pergerakan dia. Sekali klik dia akan pergi lagi jauh. Nampak? Okay, katalah 50 saja. Okay. Sekarang kita nak gerakkan dia ke depan menggunakan arrow. Jadi pergi ke bahagian control. Ke bahagian events. Ke bahagian events. Ambil yang bahagian ni. Ambil blok ni. When space key press. Kita ambil. Kita cantumkan dia. Connect dia. Tapi kita tak nak guna space. Kita nak guna arrow. Klik. Kita pilih right arrow. Jadi bila kita dah pilih right arrow, sekarang kita tak payah klik guna mouse. Kita cuba guna arrow right. Nampak? Bergerak kan? Mudah. Mudah sahaja. Jadi sekarang nak gerak balik ke belakang atau ke kiri macam mana? Tekan kiri tak boleh sebab kita tak masukkan lagi kod. Kod yang kita dah masukkan hanyalah right arrow. Maka dah hilang dah dia. Kita pergi pula. Nak jadikan dia ke kiri. Kita ambil kod yang sama. Dua-dua ni kod yang sama. Kita duplicate saja, duplicate. Pergi ke sebelah. Boleh tak bawah, boleh mana-mana pun boleh. Terpulang. Okay, kita ubah left arrow. Setelah kita ubah left arrow, yang change x by 50 ni, kita ubah kepada change x by negative 50. Yang ni positif, maka dia bergerak ke depan, ke kanan. Ini kita change, tambahkan negatif. Okay, bila dah siap macam tu, kita cuba. Gunakan left arrow. Dia patah balik. See? Nampak? Mudah kan? Itu caranya nak menggerakkan dia ke depan dan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Sangatlah mudah. Sekarang kita nak gerakkan dia ke atas bawah pula. Okey, kalau ini change X, atas bawah kita kena guna change Y, change Y pula. Change Y. Yang ini. Kalau X ni ialah pergerakan horizontal, kalau change Y ni dia adalah pergerakan vertical, atas dan bawah. Okay, change Y. Kita klik, betul tak? Nampak? Kan? Bergerak kan? Maka kita mau ubah. Nak ubah tadi nak 50. Kita mau ubah juga 50. Supaya lebih banyak. Nampak? Maka, yang lain, kita ambil event. Sama juga. Kita ambil yang ni. Kita klik. Arrow anak panah. Up arrow. Maka kita mau klik atas. Tarik balik. Okay, cuba. Kita tekan anak panah atas. Jadi kan? Okay, baik. Kemudian kita nak bergerak, nak tarik dia ke bawah pula menggunakan anak panah down arrow. Maka caranya sama. Kita ulang balik. Kita duplicate saja. Duplicate. Klik. Dan ini kita ubah down arrow. Kita buat anak panah bawah. Dan ini kita tambah negatif. Okay, sekarang cuba. Nampak? Boleh kan? Okay, sekarang cuba kita menggunakan keempat arrow. Kiri, kanan, kiri, bawah, atas, bawah, atas. Okay, jadi pergerakan sprite kita atau super daddy kita ni sudah berjaya. Okay, kalau awak berjaya sampai ke tahap ini, tahniah saya ucapkan sebab awak memberi perhatian. Sebenarnya mudah saja, mudah sahaja. Nampak? Okay. Okay, baik. Sekarang, kita nak pergi pula. Nak nampak macam mana supaya bangunan ini bergerak. Macam mana nak terbangkan dia ni? Macam mana nak terbangkan dia? Caranya ialah kita pergi kepada building. Kita klik kat sprite building ni. Okay, kita nak biarkan dia bergerak. Kita nak biarkan dia bergerak. Caranya, bila ni bergerak, kita akan nampak seolah-olah sprite ini sedang terbang. Okay, caranya ialah motion. Okay, pergi ke motion. Sekejap. Kita tarik yang ini. Go to X. Berapa? Y berapa? Okay. Bila awak gerakkan buildings ni, awak akan nampak. Awak perhatikan kat sini. Awak perhatikan di sini dia
bacaan ataupun nilai untuk X dengan Y tu akan berubah automatik. Nampak? Dia akan berubah. Jadi caranya ialah kita tarik yang ini dulu. Kita tarik yang itu, kemudian kita biarkan. Kita tak payah connect dengan mana-mana dahulu. Kita tak payah connect dulu. Okay, kemudian kita ambil change X. Sebab kita nak bergerak. Kita nak nampak bangunan ni bergerak secara ke depan macam ni. Ke kiri macam ni. Kita nak dia bergerak. Bukan atas bawah. Maka kita ambil X. Sama macam watak tadi kan. X ni ialah horizontal. Baik, change X by 10. Katalah 10. Kita nak dia bergerak ke sini. Kalau kita ke sana kan. Kita tak nak. Kita nak dia bergerak ke arah watak ni. Maka kita buat negatif. Tambah negatif. Klik. Nampak dia bergerak. Okey, jelas tak? Jelas. Okey. Tapi kita nak dia bergerak berterusan. Kita tak nak klik-klik sikit-sikit kan. Kita nak dia bergerak berterusan. Maka kita guna control. Kita guna repeat. Kita guna repeat. Cuba klik sekali. Nampak dia bergerak. Banyak kan? Dia akan repeat 10 kali. Tapi masih sedikit pergerakannya, maka kita ubahlah. Repeat 80 kali katakan. Klik. Buat bergerak. Sekali klik je dah. Sudah bergerak. Sekali lagi. Okay, kat sini negatif 10 kita boleh kurangkan sedikit dan kasih dia pergerakan dia slow sedikit. Negatif 5 cukup. Klik. Nampak. Okay. Sambil dia bergerak, cuba kita letak anak panah arrow ni. Kita boleh gunakan arrow untuk kawal sprite yang sebelum ni. Klik. Nampak? See? Mudah kan? Dah boleh dah nak berjaya. Baik. Mudah, Okay. Baik, kemudian baru kita sambungkan blok tadi. Sambungkan blok tadi, baru dia akan bergerak. Dia akan bergerak berterusan. Jadi sekarang kita nak berterusan ni. Kita guna blok apa? Forever. Berterusan selama-lamanya. Ya kan? Repeat. Again and again and again. Nampak? Okey, jelas Dia akan repeat again and again and again. Okay, apa tujuan guna blok yang go to X ni? Tujuannya ialah supaya sprite ni dia akan bermula di sini. Dia akan bermula di sini, dia akan berterusan. Kalau kita tak guna ni, dia akan lari. Kita nak dia mula di sini. Sebab tu kita guna yang ini. Habis ni semua dia akan mula balik di sini, dia akan bergerak. Okay, dah jelas tak? Cuba tengok. Kita besarkan. Nampak, kita guna anak panah untuk elak. See? Okay. Okay, jelas Jelas. Baik, mungkin tertanya, cikgu, kenapa cikgu punya tadi boleh berubah-ubah buildings? Kenapa yang ni tak berubah? Kita boleh ubah dia. Nak nampakkan sprite ni dia bergerak, dia terbang, kita boleh ubah bentuk buildings tu. Caranya ialah pergi kat bahagian costume, kita pergi kat bahagian looks, kemudian kita ambil next costume, kita pergi kat sini. Maka setiap kali satu cycle ni habis, dia akan ubah kostum baru. Dia akan ubah kostum baru. Okay, kita lihat. Kita klik ni dulu. Ini jangan lupa events when flag ni klik, maka dia akan bergerak. Nampak dia berubah. Habis satu cycle, berubah lain. Kita elaklah dia. Jelas jadi dia akan gunakan semua kostum yang ada, kostum buildings lah. Jadi awak boleh bergerak. Mudah kan? Kalau awak dah sampai tahap ini, alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kerana awak berjaya menghabiskan silibus ataupun aktiviti pembelajaran untuk hari ini. Baik, untuk yang macam saya tadi kan ada keluar, hai saya cek gelombang, itu mudah. Saya rasa awak boleh buat. Saya rasa awak boleh buat punya. Itu mudah, itu asas-asas saja.
Tapi kalau masih belum buat, cara nak buat macam mana? Cara nak buat, pergi kat Heroes tadi, sprite watak ni, awak masukkan sounds. Masukkan motion. Motion pula. Sekejap. Looks. Okay. Looks. Masukkan looks. Awak klik je saja, letak kat bawah. Say apa? Hi. Saya superhero Amirul. Contoh letaklah berapa second nak. 3 second katakan. Hai, saya superhero Amirul. Saya akan menyelamatkan bumi ini daripada penjahat. Contoh. Okay. Klik pada event macam biasa. Klik. Okay. Ini 10 saat. Okay, kita besarkan, kita cuba. Hai, nampak keluarlah dia kan ada sehingga 10 saat. Jadi kalau dah habis, awak nak berterusan macam mana? Letak apa? Kalau katakan awak nak ini berterusan, C ni berterusan, letak apa? Letak forever. Letak di sini. Maka berterusanlah, dia akan repeat. Kita lihat. Kan ni. Okay. Awak boleh control menggunakan arrow. Okay. Control menggunakan arrow. Baik. Awak tengok selepas habis ni, akan repeat balik. Hai, saya Amirul. Nampak? Jelas Okay, jelas. Jika awak dapat laksanakan, saya ucapkan tahniah. Jika ada yang menggunakan tablet ataupun telefon bimbit, susah nak buat, memang tak ada hero nak panah semua, tak ada masalah, awak boleh gunakan ni sebagai, awak ambil ni sebagai ilmu. InsyaAllah nanti kalau jika kita kembali ke sekolah, jika kita kembali ke sekolah, kita boleh aplikasikan ilmu yang kita ada ni di makmal komputer insyaAllah. Baik, jadi saya harap semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk awak. Kita akan sambung aktiviti seterusnya pada minggu seterusnya insyaAllah. Sampai bertemu lagi. Jika ada kesalahan, kesilapan, tersalah kata, saya mohon kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.